Kita masuk kepada bab faraid. Jadi sebagaimana yang kita maklum tadi, kita dah bahawa di dalam Islam ini bila melibatkan harta, maka Allah memberikan berapa instrumen, berapa pilihan. Sebab apa? Sebab manusia itu berbeza keadaannya di antara satu sama lain. Ya, berbeza. Ada orang dia rasa tak ada masalah apa pun untuk dia pilih pusaka sebagai untuk diuruskan harta dia. Ada orang tak sesuai. Mungkin pilih kepada wasiah, mungkin pilih kepada hibah dan sebagainya. Maka dalam keadaan situasi tersebut, dia melihat kepada, di sini para ulama menyebut apa yang paling afdal, mana yang paling afdal nak pilih ni. Maka para ulama merangkumkan bahawa yang paling afdal, instrumen yang mana paling membawa maslahah kepada siapa yang dia nak tinggalkan tu, ya, kepada siapa yang dia nak tinggalkan. Jadi kalaulah hibah itu lebih baik, maka hibahlah. Tambah lagi kalau kita di zaman fasaduz zaman, syariat itu sangat cantik diturunkan. Tetapi apabila masuk di dalam fasaduz zaman, zaman yang rosak, maka menyebabkan bila diimplement jadi macam lain. Kan, dengan misalnya pada hari ini, kalau tanah tu, kalau kita nak tukar nama tu, dia memerlukan banyak dia punya proses dia. Kan, proses pentadbiran dia. Dan dalam masa yang sama, kalau dulu ni tanah ni tak adalah harta yang paling bernilai pada waktu tu. Harta yang paling bernilai emas, perak, itu paling bernilai. Sebab dia gunakan tu sebagai boleh beli apa sahaja. Tanah ni dia boleh troka lah. Dia boleh, itu tak ada tanah kosong, dia pergi troka. Sebagaimana yang Nabi sebut, man ahya'ul ard fahiyalah. Siapa yang menghidupkan tanah jadi milik dia. Tu zaman dulu tu, zaman awal tu. Jadi tak ada masalah untuk pusaka ni. Rumah ni jual bahagi, ikut faraid punya sistem, tak ada masalah. Tetapi pada hari ini zaman berbeza. Yang paling tinggi, harta yang paling bernilai apa dia? Hartanah lah. Yang paling bernilai hartanah. Duit, duit kita hari ni turun kan, nilai dia turun. Berbanding dolar, turun. Harga emas pun turun juga. Tetapi hartanah tak turun-turun. Semakin lama dia semakin tinggilah. Sebab persaingan tu semakin banyak dan tanah ni dia semakin sedikit. Jadi harta yang paling bernilai sekali apa dia? Hartanah. Bitcoin, orang kata dulu harga yang tinggi, sekarang pun merudum sampai negatif. Jadi nak kata itulah nilai hartanah tersebut. Jadi hartanah ni, kan saya bagi contoh dulu di Pening lah. Biasanya kan tanah dah berjuta-juta nilai dia tu, tiba-tiba nak dibahagikan tu, jual pula rumah tu. Bila jual rumah tu, pegangan orang Islam terhadap hartanah tu semakin berkurang. Semakin berkurang. Jadi ramainya orang Islam yang ada di dalam pulau tu sekarang ini, dia punya peratusnya, majoritinya adalah orang bukan Islam lah, yang duduk di pulau tersebut. Yang kalau nak duduk pun, nak jumpa orang Islam, dekat mana duduk? Dekat Bertam, dekat Sungai Petani. Itu yang banyak. Sebab rumah pun harga hampir 1 juta. Kalau nak rumah elok sikit, 1 juta ke atas. Dan mereka pun buat rumah, memanglah dibahagikan kos sederhana, kos rendah, kos yang elok. Tetapi kos rendah ni tengoklah macam mana.
dengan sempitnya, dengan kita tak tahulah macam mana kalau pergi tu, kita boleh bayangkanlah kan, rumah kos rendah tu dibuat tu macam duduk dekat dalam sarang tu kan, punya sempit ya, punya rapat, bilik pun kecil, tak selesa lah. Kos sederhana pun kondominium, apartmen mahal, 400-500 ribu mahal. Nak dapat tu pun susah jugalah kalau nak beli. Kalau harga kos yang tinggi apa dia, rumah dia buat bukannya dua tingkat, bukan setingkat tetapi 3 tingkat ke 4 tingkat. Itu memanglah bahagi tu ikut yang kerajaan buat, yang suruh, tetapi tengok dia punya pembahagian dia tu, tidak seimbang lah. Kalau rumah yang kos tinggi tu sampai bilion. Sebab apa? Dah buat sampai 3 tingkat 4 tingkat tu, 3 tingkat 4 tingkat. Mana rumah tak harga 1 juta. Jadi orang Melayu yang kerjanya sederhana tak boleh lah nak beli rumah macam tu. Ya, kita tahu bahawa selain daripada orang Melayu yang berniaga, banyaklah pendapatannya yang mana mereka ni boleh beli cash dan boleh beli rumah tu 8 biji sekaligus, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Jadi menyebabkan semakin lama semakin itulah. Jadi sebab apa? Antaranya, apa di antaranya, bila jual hartanah ini untuk memudahkan urusan pusaka. Senang. Jadi abang kata, kita jual lah rumah pusaka ni. Sebab apa? Kita jual ni, ialah senang lah nak bahagi. Sedangkan adik hak bongsu tadi tak ada rumah lagi. Duduk dengan mak, duduk dengan ayah dulu, bantu. Lepas tu mak ayah meninggal, sepatutnya bolehlah rumah tu dibagi pada anak yang bongsu yang miskin ni. Yang lain, harta yang lain bolehlah bagi kepada anak-anak yang lain. Tetapi sebab pusaka ini fix dia punya pikiraan dia, fix, tak boleh ubah. Banyak tu lah, 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, tak boleh ubah. Yang masing-masing ada bahagian dia. Jadi bila masing-masing ada bahagian dia, senang cerita jual lah. Senang cerita jual. Jadi jual tu masing-masing duduk jauh. Adik bongsu ni terpaksalah kena menyewa pula di tempat-tempat yang lain. Jadi pegangan orang Islam tu semakin lama semakin hilang lah. Kalau kita dekat sini, dekat Perlis ni, mungkin kita tak nampak lagi, tapi sebenarnya tanah di Perlis ni pun terhad juga sebenarnya. Sebab tu rumah dengan boleh tahan juga harga dia mahal. Kalau nak pun di hujung-hujung tu kan, dekat dengan dekat-dekat sepadan tu lah, apa, nak pergi ke Kedah tu kan, hujung-hujung tu rumah murah lah sikit. Tapi kalau nak di pekan-pekan besar ni mahal, mahal harga dia. Jadi itu akan menyebabkan secara logiknya menyebabkan kerugian lah kepada umat Islam. Sebab bila mereka nak dapatkan cepat, mereka jual lah ikut modal. Rumah tersebut dijual ikut modal. Jadi orang lain ni sukalah. Kan sukalah bila dia nak beli tu dengan pula owner ni tergesa-gesa nak jual. Nak selesaikan cepat. Biasalah kan, bila adik-beradik ni ada yang susah, ada nak kena guna duit, jadi tunggulah bila nak dapat jual rumah ni. Harga rumah berapa? Tengok nilai dia 800,000. Jadi lagilah cepat dia nak jual. Jadi bila keadaan macam tu, orang lain sukalah. Kan, orang lain suka bila dia boleh beli rumah tu anytime, on the spot, dia boleh beli. Tambah lagi kalau pemaju dan sebagainya tu lagi sukalah.
Dia dapat tanah dengan mudah. Jadi berbeza keadaan dia. Kalau dulu ni tak ada masalah lah. Jual rumah ni, besok dia boleh buat rumah lain pula. Rumah lain yang ialah rumah yang biasa kan. Kalau dulu-dulu ni depa susun bata je lah. Tambah rumah orang Arab ni kan, dia susun bata-bata tu siap satu rumah. Sebab tu kalau kita pergi ke negara Arab pun sekarang ini pun rumah dia simple lah. Rumah sangat simple, bumbung pun tak ada. Kan, bumbung pun tak ada. Ada simen tu, plaster tu simen, tak ada bumbung pun tak ada. Kalau zaman dulu tu lagi simple lah. Tambah lagi kalau Arab Badui tu kan, buat je kat mana-mana senang. Jadi itu satu keadaan lah yang berbeza, menyebabkan apakah maslahah, jalan yang paling membawa maslahah dalam pemilihan kita. Mungkin pada waktu ini sekiranya harta kita banyak, mungkin rumah tersebut kita boleh wasiatkan kepada anak kita yang bantu kita, yang tolong kita, berbanding abang dia yang dah bekerja bagus apa semua sekali. Senanglah kan, kita wasiatkan rumah ini kepada dia. At least adalah pegangan orang Islam terhadap tanah tersebut. Baik. Kemudian